بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة أخوات rahimani wa rahimakumullah, disambung pengajian hadis sahih Muslim. Hari ini kita hadis yang ke 758 758 dalam kitab ini. Hadis yang ke-351, bab yang ke-29, bab al-wudu mimma massatin nar. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab al-wudu mimma massatin nar, bab berwudu kerana memakan makanan yang terkena api. Jadi terjemahan yang ni sekali lagi agak kurang tepatlah. Kita kata berwuduk kerana makan makanan yang dibakar, yang lebih tepatlah. Makanan yang dibakar, bukan dimasak. Berair pun air masak juga. Yang dibakar atas api, atau yang dimasak dengan api lah. Boleh juga dimasak dengan api. Ada ke masak bukan dengan api ya? Jadi macam nak kita betulkan. Maksudnya kita makan makanan yang dibakar direct lah, dibakar lah. Makanan bakar, yang dibakar atas api. Maksudnya makanan tu direct kena api. Kalau kita masak ayam contohnya, ayam goreng. Ayam goreng tu dia bukan kena api, dia kena minyak panas. Ini bukan maksud hadis ni. Ini bukan maksud hadis ni. Okey. Maksud hadis ni ialah kita makan makanan yang dibakar. Contohnya macam sate, ayam panggang, kambing golek, itik salai. Banyaklah pula dia punya contohnya kan. Macam itulah. Maksudnya makanan yang directly kena api. Apakah kena berwuduk dengannya? Jadi bab ni nak kata bab kalau kita makan makanan macam ni kita kena ambil wuduk. Kata Imam Al-Bukhari, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan baca hadis ni dan kita kata apakah hadis ni kekal, hukum ni kekal. Nanti kita akan tengok nanti ada bab yang akan datang. Itu bab berwuduk tanpa lepas makan makanan yang dibakar, insya-Allah. Bab dimansuhkan hukum tersebut. Tapi ala kulli hal kita tahu bahawa ada hadis berkenaan dengan masalah ni. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis, bisanad muttasil ilaihi, dengan sanad bersambung kepada Imam Muslim rahimahullah. Qala haddatsana Abdul Malik bin Shu'aib bin al-Layth. Qala haddatsani abi an jaddi. قال حدثني أقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار.
Abdul Malik bin Shu'aib. Ini kita tengok sanad dan terjemahan dia. Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-Layth. Satu ulama, ulama Mesir, meninggal tahun 248 Hijrah. Perawi yang thiqah daripada tabaqah yang ke-11. Daripada ayahnya Abuhu Shu'aib bin Layth. Shu'aib bin Layth. Juga ulama Mesir, thiqatun, seorang yang thiqah dipercayai. Thiqah maksudnya mengumpulkan ke agama yang baik dan juga hafazan yang kuat. Nabilun faqih. Nabil jenis special, bijak, faqih, dan dia seorang yang pakar fiqh, min kibar, maksud kibar ulama daripada tabaqah generasi yang ke-10. Meninggal tahun 199 Hijriah. Daripada atuknya Al-Layth bin Sa'ad. Nampak tak? Abdul Malik bin Shu'aib bin Layth beritahu kepada kami, berkata ayah saya Shu'aib bin Layth daripada kakek. Kakek tu atuk dia. Kakek tu atuk dia iaitu Al-Layth bin Sa'ad. Oh, rupa-rupanya Abdul Malik ni cucu kepada Layth bin Sa'ad, ulama besar Mesir. Yang Imam Syafi'i kata Al-Layth bin Sa'ad lebih alim daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Layth bin Sa'ad, Masya Allah. Al-Layth bin Sa'ad bin Abdul Rahman Al-Faqhi Abdul Harith, imam masyhur tabaqah yang ke-7, meninggal 175 Hijriyah. Yang kita sebut banyak kali ya. Al-Layth ni alim, tapi dia punya mazhab dia tidak tersebar sebab anak-anak murid dia tidak menyebarkan dia punya fatwa-fatwa dia. Okay. Nah, daripada Uqail dan kepada dan beritahu kepada kakek saya dari kakek saya, atuk dia. Dan telah beritahu kepada kakek saya, atuk saya ialah Uqail bin Khalid. Ya, Uqail bin Khalid Al-Umawi, ya, Al-Aili, thumma Al-Madani, thumma Al-Syami, thumma Al-Misri. Kena daripada Mesir. Nampak tak sanad ni, sanad Mesir ni. Okey. Thiqah tabaqah yang ke-6, meninggal tahun 144 Hijrah. Daripada Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. Tidak perlu diperkenalkan lagi. Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, alim kabir. Okay. Daripada Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham. Panjang betul. Okay. Okay. Thiqah tabaqah yang ke-5, daripada Kharijah bin Zaid Al-Ansari. Lihat ya tuan-tuan, ulama hadis ni punyalah dia punya jujur. Kan? Orang tu dia sampaikan, pertama jujur, pertama kuat hafazan, yang kedua detail. Nampak tak? Daripada Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Harith bin Hisham. Atuk dia yang keempat, perawi hadis tu, diorang hafal juga. Allahu Akbar. Kita atuk kita yang keempat mungkin tak ingat, tak tahu siapa. Ini dia tahu dan dia riwayatkan. Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Harith bin Hisham daripada Kharijah bin Zaid Al-Ansari. Kharijah ni ialah ulama tabi'in, ulama besar tabi'in, min fuqaha as-sab'ah. Dikatakan dia adalah fuqaha as-sab'ah. Kharijah ni kita cerita sikit lah, sebab ini pertama kali kita jumpa Kharijah bin Zaid Al-Ansari. Okay. Dan Kharijah bin Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kita kenal. Zaid bin Thabit sahabi jalil, sahabat besar. Zaid bin Thabit penulis wahyu Rasulullah SAW. Jadi Kharijah ni anak dia. Jadi sepatutnya selayaknya kita cerita pasal Kharijah ni lah. Okey.
Dia kata apa? Dia kata Kharijah ini adraka Uthman. Kharijah bin Zaid bin Thabit ini sempat jumpa dengan Uthman bin Affan. Dia juga riwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri, dari pakcik dia Yazid bin Thabit, daripada Usamah bin Zaid, okay, daripada Suhail bin Sa'ad, daripada Abdul Rahman bin Abi Amrah, daripada ibunya Ibnu Sa'ad, daripada Abu Ala Ummul Ala Al-Ansariyah. Kata Abu Zinad, kana ahadul fuqaha us-sab'ah, dia termasuk 7 fuqaha di kalangan ahli Madinah yang alim, yang diambil fatwa mereka. Kana Kharijah wa Talhah bin Abdullah bin Auf yuqsimani al-mawarith wa yaktubani al-wathaiq. Dan orang inilah yang pakar ilmu waris, dan orang lah yang membagi-bagikan harta waris, dan mereka juga membuat wathaiq, surat-surat perjanjian, sebab orang ni alim, orang tahu apa hukum hakamnya. Wa intahin nas ila qawlihima, dan manusia orang ramai ambil fatwa mereka. Wa qala al-Ijli madaniyun tabi'iyun thiqatun, berkata al-Ijli, dia seorang ulama Madinah, tabi'in dan thiqah. Kata Ibn Sa'ad, kana thiqatun, kana thiqatan kathir al-hadith, dia seorang thiqah, lagi banyak hadith. Wa qala Ibn Khirash Kharijah bin Zaid ajalla min kulli man ismihi Kharijah. Kata Ibn Khirash, dia ialah yang paling mulia, tidak ada orang yang nama Kharijah yang lebih mulia daripada dia. Dan dia meninggal tahun 99 Hijriah. Ada yang kata meninggal pada tahun 100 Hijriah. Wallahu ta'ala alam. Akhraja lahu al-jama'ah wa laysa lahu fi hadha kitab illa hadha al-hadith. Dan dikeluarkan, hadis ini dikeluarkan oleh semua ulama-ulama hadis, namun dalam Sahih Muslim ni satu hadis ni saja riwayat dia. Illa hadha al-hadith. Daripada ayahnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit juga kita cerita sikit. Zaid bin Thabit ni siapa? Kat sini kata Syekh, Ibn Zaid bin Thabit bin Dhahhak bin Zaid bin Ludhan bin Amr bin Abdul Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar Al-Ansari Abu Sa'id. Dia datang ke Madinah. Qadiman Nabi Madinah wa huwa ibnu 11 sanah. Masa Nabi sampai ke Madinah, umur dia baru 11 tahun. Dan dialah penulis wahyu Nabi SAW. Kata para ulama, antaranya Asim dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi tabi'in. Amir bin Syarahil kata, ghalaba Zaidun nas ala ithnatain. Zaid bin Thabit ni dia kalahkan semua orang dalam bab apa? Al-Faraid, yang kedua bab Al-Quran. Dan peperangan pertama ni ialah perang Khandaq. Sebelum tu dia muda lagi, tak boleh masuk, dia belum balik. Kan perang Khandaq berlaku tahun ke-4 Hijrah. Kan? Perang Khandaq berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Jadi barakallahu fik, tahun pertama, tahun kedua Badar. Yang ketiga Uhud. Yang keempat, yang tahun keempat Khandaq. Jadi masa Nabi sampai, umur dia 11. Tahun keempat Hijrah, umur dia 15. Umur dia ngam-ngam, dia masuk ikut perang. Okey. Wa kana Zaid min ulama sahabah. Kata penulis, kata Syekh, Zaid ni ulama sahabat. Dialah yang diberi tanggungjawab untuk membahagi-bahagikan harta rampasan perang Yarmuk. Dan dialah mengumpulkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan disabitlah hadis sahih. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada dia, kata, innaka syabun aqil, kau ni pemuda yang berakal. La nattahimuk, aku tak pentohmah kamu, aku tak ada sesyak pada kamu. Dan kalau Al-Bukhari sudah ta'liq, wa Abu Ya'la mawsulan an qatalah an Khalid bin Zaid an Nabi qala utiya bin Nabi sallam maqdamahu al-Madinah. Satu hari bapa aku datang, bawa aku pergi jumpa Nabi ketika Nabi datang ke Madinah. Faqila hadha min Bani Najjar, ini ialah Bani Najjar. Wa qad qara'a sab'a asyrata surah, dia telah menghafal 17 surah. Faqara'tu alaihi, maka aku pun baca Quran depan Nabi SAW.
fa'ajabahu dhalik. Sebab kan sebelum tu dah ada dah orang ajar Quran, Mus'ab bin Umar di Madinah. Jadi dia dah hafal 17 surah. Faqala ta'lam kitab Yahud. Hmm. Ta'lam kitab Yahud. Maka Nabi kata, wahai Zaid, mengaji pula tulisan orang Yahudi. Mengaji pula bahasa Yahudi. Fa inni ma amanuhum ala kitabi. Sesungguhnya aku tak percaya mereka kalau mereka tuliskan surat-surat. Fa fa'altu. Maka Zaid bin Sabit pun mengaji dah bahasa Yahudi ni. Fama madali nisfu syahr hatta hadiqtuhu. Zaid bin Thabit belajar 15 hari je bahasa Yahudi, aku dah pandai. Fakuntu aktubu lahu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lah. Dan akulah yang menulis surat ke dalam bahasa Yahudi, dan aku juga membaca surat Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fi. Jadi ada sahabat yang hebatlah, banyak cerita dia. Saya rasa bukan sini nak cerita semua, panjang cerita dia, barakallahu fik. Cuma wafatnya Zaid bin Thabit ini meninggal tahun iaitu 45 Hijrah, tahun 45 Hijrah. Barakallahu fik. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Pertama sekali, kata Nabi SAW, kata penulis rahimahullah ta'ala, iaitu hadis ini, Nabi kata, innamal ma' minal ma'. Nabi kata, al-wudu' mimma massatul nar. Innamal ma' minal ma'. Okay? Innamal ma' al-wudu' mimma massatul nar. Ayu min ajli akli ma massatul nar. Iaitu kita kena berwuduk kerana makan makanan yang terkena api. Massa sini bab ta'iba, walaysa al-murad mujarrad massan nar, bal la budda min taghyirihi wa imdajihi. Bukan, kata Syekh ni, bukan sekadar kena api saja, tapi mestilah dia menyebabkan berubah, masaklah benda tu kan. Kama itu fi riwayat al-ukhra, riwayat Ahmad dan Nasa'i, dia tawadda'u mimma andajatin nar. Makanlah, berwuduklah, dari riwayat Nasa'i, makan makanan yang telah terbakar, yang telah berubah kerana api. Kena misal tawadda'u mimma ghayyaratin nar. Ini riwayat lain juga. Wa hadzal hadis, kata Syekh, yadullu ala wujubil wudu' man akala ma ghayyarathu nar. Iaitu hadis ini dalil bahawa wajibnya berwudu apabila kita makan makanan yang yang masak kerana api. Dan inilah pendapat sebahagian daripada ahli ilmu, dan majoriti ulama kata tidak wajib. Majoriti ulama kata tak wajib, dan inilah pendapat yang sahih, kata dia. Wa huwal haq lianna hadis al-bab mansukhah. Kerana hadis dalam bab ni telah mansukh. Rupanya hadis ni mansukh. Maksudnya, tuan-tuan rahmatullah, lepas ni kalau makan sate kena ambil wuduk ke? Kalau kita baca hadis ni, kita tak baca syarah ni, kita kata kita kena makan wuduk, kena ambil wuduk lepas makan sate. Sebab apa? Sebab Nabi kata al-wuduk memang masyatin nar. Tapi rupanya dia tak tahu hadis telah mansukh. Kita akan tengok hadisnya billahi ta'ala. Jadi jangan silap faham, tuan-tuan. Jadi dalam masalah mengeluarkan hukum, dia tidak semudah kita baca hadis, hukumnya sekian. Kita tahu mana yang mansukh, mana yang mutaqaddam, mana mutaqaddim, mana mutaakhir, mana yang datang dulu, mana yang datang kemudian. Siapa yang mansukhkannya, nasih dan mansukh. Sebab tu tuan-tuan Allah, ada setengah orang dia enggan untuk baca kita syarah para ulama. Dia baca sendiri, dia buka Sahih Bukhari, kerana dia nak keluarkan hukum di sini. Jangan. Baca huraian, penting ulama kita karangnya. Syekh Adam Al-Tiyubni karang 38 jilid, tuan-tuan, syarah Sahih Muslim ni. Kan? 38 jilid. Kita kena baca lah satu-satu baris. Allah Ta'ala tanya kita akhirat kelak, ni kenapa kamu tak faham hadis ni? Sebab saya tak ada syarah ni, ulama kita karang. Cuma kita hanya perlu bersabar je, tuan Allah. Kita sabar, nak kena baca dia, sabar, sebaris. Tak ada shortcut dalam menuntut ilmu, tuan-tuan. Zaman sekarang semua nak express. Belajar mengajar Islam setahun, 2 tahun, 4 semester, nak jadi alim lah, terus jadi syekh. Tak, itu ilmu kuncinya, baru kuncinya baru. Waktu kata syekh kami, kamu habis degree ni hanyalah
Kamu baru dapat kunci kepada ilmu. Kamu belum masuk pun lagi. Kamu baru dapat kunci untuk masuk dalam bidang ilmu. Kamu belum ada ilmu lagi. Ini sekadar selingan tuan-tuan, nak sedarkan diri kita. Yang sebahagian ni baru ngaji 1-2 tahun, kemudian berfatwa sana sini, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter. Allah musta'an. Qala Qurtubi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi mazhab Maliki. Dia ada syarah kepada Sahih Muslim. Kalau kita hanya baca syarah dia, kita akan membaca syarahannya orang ulama yang cenderung kepada mazhab Maliki. Kalau kita baca syarah Imam Nawawi, kita akan baca syarah yang lebih cenderung kepada mazhab Asy-Syafi'i. Bila baca Qadhi Iyad, kita akan lebih cenderung kepada mazhab Maliki. Nah, lepas tu dah bagus ni. Dia kita baca mutaakhir ni. Ulama yang kata kemudian seperti Syekh Adam Al-Tiwi ni. Jadi dia dikumpulkan dan kemudian dia memberi komentar dan kita boleh membuat perbandingan silang pendapat dalam masalah ni. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, dia kata hadzal wudu huna al-wudu asy-syar'i al-'urfi 'inda jumhur ulama. Maksud wudu sini adalah wudu yang syar'i lah kan. Berwuduk kerana makan. Bukan maksud berwuduk dengan maksud lughawi. Kita belajar sebelum ni. Wuduk dengan maksud bahasa adalah sekadar basuh muka, basuh tangan. Jadi kalau kita faham hadis ni secara lughatan, secara bahasanya wuduk, sebab kita kata oh maksud Nabi ni bukannya ambil wuduk, maksud Nabi ni lah bila kita makan daging, berminyak-minyak mulut kita apa semua, kita basuh mulut, kumur, basuh muka. Bukan begitu ya akhi. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, maksudnya wuduk yang syar'i. Dan kata jumhur ulama, hadis ini juga telah mansukh kerana suatu hadis Nabi SAW riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massatin nar. Kata Jabir, dan dia bersama Nabi sehingga Nabi wafat. Dia kata, adapun ucapan Nabi ataupun pendapat Nabi yang terakhir ataupun kita perintah Nabi yang terakhir ialah meninggalkan wuduk selepas memakan makanan yang kerana makan makanan yang dimasak, makanan kena api tadi. Maksudnya, nampak tak? Kana akhirul amrain. Akhir sekali daripada dua perkara tadi, sama ada wuduk ke tak wuduk, iaitu tarkal wuduk, meninggalkan wuduk. Jadi kita faham bahawa hadis yang kita baca sekarang ini telah dimansuhkan. Wa ala hadha tadullu al-hadith al-atiyah ba'd. Inilah dia hadis yang kita akan baca ini insya-Allah. Wa alaihi istaqarra amalul khulafa. Dan inilah pendapat yang telah tetap di kalangan para khulafa ar-rasyidin wa mu'dhamus sahabah, dan juga kebanyakannya para sahabat, wa jumhurul ulama min ba'dihim, dan majoriti ulama yang datang selepas sahabat. Wa dhahaba ahlu zahir. Adapun ada beberapa ulama berbeza pendapat sikit. Antaranya ialah mazhab Zahir, mazhab Hasan al-Basri, mazhab Az-Zuhri. Dia kata tawadda'u, maksud dia kata dia masih lagi beramalkan. Dan wa zahaba Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr ila ijab al-wudu' man akala lahmal jazur la ghair. Dia kata ini pendapat juga pendapat Ahmad. Itu dalam mazhab Hanbali, kalau makan makanan yang dibakar, itulah dia kena ambil wuduk. Dan dengan kata apa komentar Syekh barakallahu fiik, Syekh Adam Al-Tiyubi. Jadi ahlul hadis, jadi guru di Darul Hadis di Mekah. Dia kata apa? Ma dhahaba ilaihi Ahmad wa man ma'ahu huwa al-haq. Huwa al-haq. Dia kata ini pendapat yang benar adalah kena ambil wuduk, wajib ambil wuduk. Dia tidak memandang bahawa benda itu telah dimansuhkan. Nanti kita akan dengar hujah nanti bila sampai hadis nanti insya-Allah. Sebagian ulama pula berpendapat wa dhahaba ta'ifa ila anna hadzalika wudu' inma huwa al-wudu' al-lughawi. Sebagian ulama kata wuduk ni bukan wuduk sebenar. Wuduk ni ialah wuduk dari segi bahasa. Wa huwa ghaslul yadi wal fam min ad-dasam, iaitu membasuh mulut dan tangan daripada lemak.
Kan bila kita makan daging, kita kena bayangkan zaman tu bukan zaman kita makan daging ada pisau, ada garpu, apa semua, bukan. Kalau tu makan kami kupik dengan tangan. Macam orang Arab style makan kan. Kalau makan kami kulit kan dia tarik dengan tangan makan. Jadi maksud Nabi tawaduk sini ialah lepas makan minyak-minyak tu basuhlah, kan Nabi SAW. Maksudnya basuhlah. Sebenarnya Nabi SAW ketika makan minum susu, Nabi akan kumur. So apa sebab Nabi kata inna lahu dasaman, kerana padanya ada lemak-lemak. Wa anna al-amru bidzalika ala jihatil istihbab, dan bahawa perkara tersebut adalah dalam bab sunat semata-mata. Wa mimman dhahaba ila hadha Ibnu Qutaybah, antara Ibnu Qutaybah Ad-Dainuri dalam syarah Gharib al-Quran. Fal yu'taman alaihi, maka itulah pendapatnya. Intaha kalam al-Qurtubi. Inilah pendapatnya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fik. Mari kita tengok hadis seterusnya. Hadis seterusnya kita baca ya, sebab hampir sama maksud dia. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبه حدثنا قال ابن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد وقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من مسجد النار. Ibn Syihab berkata Umar bin Abdul Aziz telah mengkhabarkan kepada saya bahawa Abdullah bin Ibrahim bin Qarith telah mengkhabarkan kepadanya bahawa ia telah mendapati Abu Hurairah. Nampak Abu Hurairah sedang berwuduk di masjid. Kemudian dia berkata, sungguhnya saya berwuduk kerana sepotong keju yang saya telah makan. Sebab saya telah mendengar Rasulullah bersabda, berwuduklah kalian kerana makan sesuatu yang dimasak. Sama juga maksudnya kan. Qala Ibn Shihab aqala akhbarani Sa'id bin Khalid qala bin Amr bin Uthman wa ana uhaddithu hadha al-hadith annahu sa'ala Urwa bin Zubair 'an al-wudu'i min masati an-nar faqala Urwa sami'tu 'Aisyah tazawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam taqul qala Rasulullah sallallahu tawadda'u mimma masati an-nar. Ibn Shihab berkata, Ibn Shihab Zuhri bin Sa'id bin Khalid bin Amr bin Uthman telah mengkhabarkan kepada saya, setelah mengkhabarkan kepadanya bahawa ia pernah bertanya kepada Urwah bin Az-Zubair, itu sahabat Nabi alim. Urwah bin Az-Zubair itu Zubair bin Al-Awwam, maknya Asma, tentang berwuduk daripada api tersetul api. Maka Urwah menjawab, saya pernah mendengar Aisyah isteri Rasulullah SAW. Sebab boleh Aisyah makcik dia. Aisyah makcik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berwuduklah kalian kerana makan sesuatu yang dimasak. Sesuatu yang dimasak. Kemudian barulah kita masuk bab dinasahnya hukum berwuduk. Dinasahnya hukum berwuduk tersebut. Qala hadathana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Qala hadathana Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu akala katifa syatin thumma salla wa lam yatawadda. Ibn Abdullah bin Maslamah. Daripada Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, tabaqah ke-9 daripada Malik. Itu Malik sini ialah Imam Malik bin Anas. Imam Malik daripada Zaid bin Aslam, tabaqah ke-3 tabi'in. Daripada Atha bin Yasar, tabaqah ke-3 tabi'in. Daripada Ibn Abbas, sahabat Nabi daripada Rasulullah SAW. Iaitu maksud dia apa? Bahawa Rasulullah SAW pernah makan paha kambing. Okey, paha lah. Tapi katif ni bukan sekadar paha biasa, iaitu paha bahagian depan. Kalau terjemah katif ni bahu kambing. Tapi kambing ada bahu ke? Kan? Jadi para ulama kita bayangkan dua kaki depan tu macam tangan, dua kaki belakang tu kaki. Okey, jadi depan tu bahu dipanggil katif. Maknanya Nabi suka makan paha kaki depan kambing. Lam sheng, orang putih kata. Lam sheng ke? Bukan. Paha. Lam sheng tu bahagian betis kan. Okay? Bahagian paha tu lah. Bahagian paha maksudnya bahu kambing tu. Cuma orang kita ni kambing sekarang kecil-kecil. Kalau kita ambil depan kecil dagingnya kan. Nabi suka makan bahagian tersebut. Sebab bahagian tersebut antara bahagian yang lazat dan lembut.
banding dengan peha belakang. Okay. Nah, peha belakang lagi besar, okay, tapi kurang lembut dengan bahagian peha depan. Tapi pada depan kecil. Sebab itulah setengah orang dia suka ambil peha belakang. Okay. Berwuduk. Jadi apa hadis ni maksudnya? Itu Nabi makan peha kambing, masak, dibakar. Kemudian Nabi terus salat tanpa wuduk. Nanti kita akan tengok nanti macam mana para ulama kita jawab. Macam mana para ulama kita menjawab. Thumma salla wa lam yatawadda. Tidak. Kemudian Nabi makan dan tidak berwuduk. Sambung lagi. Kita baca hadis seterusnya. Qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Urwah akhbarani Wahb bin Kaysan an Muhammad bin Amr bin Atha an Ibn Abbas وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال حدثني محمد بن علي بن عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرق عرق أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. Dan Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, dari Hisham bin Urwah, Wahab bin Kaysan telah menceritakan kepada saya, dari Muhammad bin Amr bin Atha dari Ibn Abbas, Hisham itu kasanat, dan Az-Zuri telah menceritakan kepada kami daripada Ali bin Abdullah bin Abbas dari Ibn Abbas, dan Muhammad bin Ali telah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW makan arq, tulang yang masih memiliki sedikit daging. Dan kemudian beliau melakukan salat tanpa berwuduk. Kita baca lagi. Sebab maksud dia semua hampir sama. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري. جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه يعني اميه الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفه يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. لمحمد بن صباح تبدأ kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Abu Umayyah Al-Dhamri ni sahabat Nabi, Abu Umayyah Al-Dhamri. Okay, bahawa ia Nabi SAW mengiris paha kambing dan makannya, dihiris paha kambing. Dan beliau tidak berwuduk lagi. Yahtazu, maksudnya Nabi. Yahtazu tadi, kalau kita tengok perkataan yahtazu dari tak faham, yahtazu sini ialah maksudnya Nabi Nabi mencari-cari, narik daging. Untuk perkataan yahtazu, yaqta, memotong lah, yaqta memotong, samalah yahtazu memotong paha, nampak paha wala min tawda. Ahmad bin Isa telah beritahu kepada saya, Ibnu Wahab telah beritahu kepada kami, Amr bin Harith telah berkhabar kepada kami dari Ibnu Syihab dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Al-Dhamri. Ja'far bin Amr bin Abi Umayyah Al-Dhamri. Ja'far Amr bin Umayyah Al-Dhamri ini ialah wakil Nabi yang Nabi hantar ke hantar surat kepada Raja Najashi. Amr bin Umayyah Al-Dhamri. Amr bin Umayyah Al-Dhamri. Sebab Najashi ataupun Muqawqis, Amr bin Umayyah bin Al-Dhamri ini.
Sebab Nabi yang hantar surat. Dari ayah yang berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW memotong paha kambing lalu makannya dan dikumandangkan waktu salat. Wa du'iya bihi ila salat. Lantas Nabi terus berdiri, letak pisau, salat dan tidak berwuduk lagi. Salat dan tidak berwuduk lagi. Tak apa. Ini sama juga maksud dia. Sekali ini pula. Dari Amr berkata dari Sa'id bin Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Rafi' dari Abu Qatafan dari Abu Rafi' berkata, saya bersaksi sungguh saya pernah memanggang perut kambing. Ini maksud memanggang tadi. Ashwi ni saya kata masatun nar yang terkena api tadi. La kuntu ashwi, nampak tak? La kuntu ashwi. Ashwi maknanya bakar lah. Mashwi ni panggang lah. Li Rasulullah SAW batna syatin, perut kambing. Masya Allah. Nabi makan perut, tuan-tuan. Nabi makan dalaman, organ dalaman. Tuan-tuan kata jangan makan organ dalaman, jangan makan organ dalaman, entah mana, entah dapat tak. Siapa kata tak boleh makan organ dalaman? Makan organ dalaman tak bagus untuk ingatan. Nabi SAW makan batna syat. Makan perut kambing. Ya akhi. Thumma sallah. Thumma sallah walam yatawad. Nabi salat dan tidak berwuduk. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Layth al-Uqail an Zuhri an Abdullah bin Amr Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam shariba labanan thumma da'a bima'in fatamaddada wa qala inna lahu dasama. Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Layth telah menceritakan kepada kami dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW ketika minum susu, beliau meminta air lalu berkumur-kumur dan bersabda sesungguhnya susu itu memiliki lemak. Ini sanad sahaja. Hadis seterusnya. وحدثني علي بن حجر قال حدثني إسماعيل بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. Dari Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada Muhammad bin Amr bin Halhalah telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Atha dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah suatu ketika mengumpulkan kain-kainnya kemudian keluar menuju ke salat. Lalu ada yang memberikan hadiah berupa roti dan daging. Maka Nabi SAW makannya 3 kali suapan kemudian salat mengimami manusia tanpa menyentuh air. Tak ambil wuduk lah, tidak tanpa menyentuh air ni maksudnya tidak mengambil wuduk. وبه قال حدثناه أبو قريب قال حدثنا أبو سلمة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بعد حديث أبي ابن الحلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. Abu Quraib Muhammad bin Ala telah menceritakan kepada kami daripada Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Kathir Muhammad bin Amr bin Atha telah menceritakan kepada kami saya pernah bersama Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan hadis dan semakna dengan hadis Ibnu Al-Halhalah hadis sebelum ini. Disebut di dalamnya bahawa Ibnu Abbas menyaksikan hal itu daripada Nabi SAW. Dia berkata salat, tidak mengatakan mengimami manusia. Apa huraian hadis? Mari kita baca. Ini saya nak penghujung ini supaya kita sempat baca. Muslim rahimahullah telah menyebutkan beberapa hadis tentang berwuduk dari apa-apa yang disentuh api. Dalam bab ini kemudian menyebutkan setelahnya beberapa hadis tentang meninggalkan wuduk dari apa-apa yang disentuh api. Seolah-olah beliau mengisyaratkan. Siapa yang syarah ni? Imam Nawawi syarah. Seakan beliau mengisyaratkan bahawa berwuduk di sini telah dinasakh, dihapuskan hukumnya. Hal seperti ini biasa dilakukan oleh Muslim dan ulama-ulama lainnya. Mereka menyebutkan hadis-hadis menurut pendapat mereka telah dinasakh, kemudian baru sebut hadis yang menasakhkannya. Para ulama bersisih pendapat mengenai sabda Rasulullah SAW berwuduklah kalian daripada apa yang disentuh api. Jumhur dari salah dan khalaf pendapat bahawa makan makanan yang disentuh api tidak membatalkan wuduk. Ini antara pedoman yang di antara orang-orang yang berpedoman demikian ialah apa dia? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah, Zaid bin Thabit, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Abu Talha, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah Al-Bahili, Aisyah radhiyallahu anhu, semoga Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Semua nama yang telah disebutkan adalah para sahabat.
Kemudian jumhur tabi'in, majoriti tabi'in juga pendapat sedemikian, seperti Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Yahya bin Yahya dan Abu Khaythamah. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua. Selain itu, ada kelompok yang telah mewajibkan wuduk bagi orang yang memakan makanan telah sentuh api, iaitu riwayat daripada Umar Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Abu Qilabah, Abu Mijlaz. Kelompok ini berhujah pada hadis bunyi berwuduk laki-laki kerana satu yang disebut oleh api, sedangkan jumhur berhujah dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang meninggalkan wuduk dari satu yang disentuh oleh api. Muslim telah menyebutkan bahagian besarnya di sini dan sisanya bisa didapatkan dalam kitab-kitab Al-Hadis yang masyhur. Mereka telah membantah hadis berwuduk dari apa disentuh dengan api dengan dua jawapan. Pertama, hadis itu telah mansuh. Hadis yang awal-awal yang kita baca tadi, bahawa kita kena wuduk kalau kita makan makanan telah disentuh api, maka hadis itu telah mansuh. Dengan hadis Jabir, iaitu perbuatan terakhir dari dua perkara yang dilakukan Rasulullah SAW adalah meninggalkan wuduk apabila tersentuh api. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya dari kalangan pemilik kitab-kitab Sunan. Barakallahu fiik. Kedua, bahawa yang dimaksud dengan wuduk dalam hadis itu adalah membasuh mulut. Ini pendapat kedua yang kita sebut tadi kan. Ada yang kata bukan maksud wuduk secara syar'i. Maksud wuduk sini adalah lughawi. Kemudian khilaf telah kami sebutkan tadi pada awal-awal kemunculan Islam. Setelah itu para ulama telah bersepakat tentang tidak diwajibkannya berwuduk dari makanan yang disentuh api. Wallahu a'lam. Namun nak kata bersepakat itu tidaklah kita kata kurang tepatlah, sebab ada saja ulama-ulama yang masih lagi kata dia tidak dia bahawa dia tidak dia masih lagi wajib. Dia masih lagi wajib. Nah, Muslim menyebutkan dalam awal bab Ibn Syihab berkata Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Harith bin Hisham mengkhabarkan kepada saya. Demikian disebutkan oleh semua usul, iaitu Abdul Malik bin Abu Bakar. Ini sebagian pula dinukil oleh Al-Hafidh bin Ali Al-Ghassani dari jamaah perawi hadis. Abu Ali berkata dalam nasakhnya ilah yang tak perlu baca lah. Kata Arqan yang tadi Nabi makan daging, tulangnya ada sisa-sisa daging. Muslim menyebutkan Rasulullah SAW memotong pundak kambing. Ini menunjukkan diperbolehkan memotong daging dengan menggunakan pisau, dan hal itu diperlukan untuk memanggang daging atau mendapat potongan yang besar. Orang yang mengatakan bahawa perbuatan itu makruhkan apabila tidak ada hajat. Tak, pendapat ini tak sahih. Pendapat yang sahih kata tak ada masalah pakai pisau. Dan Nabi makan daging, tulangnya ada daging-daging sikit juga bertawaduknya Nabi SAW. Maksudnya Nabi ni tak, daging sikit-sikit Nabi tak buang. Nabi akan habiskan juga sehingga setiap daging-daging tu dimakan dengan baik. Macam setengah orang ni kadang-kadang ditinggalkan. Itu lesson dan sunnah. Sunnah ni kalau kita makan daging tu biar habis. Kalimat kemudian dipanggil untuk solat, maka beliau langsung berdiri dan meletakkan solat, dan solat tidak berwuduk sebagai dalil diperbolehkannya. Bahkan disunnahkan memanggil sang imam untuk melaksanakan solat apabila telah tiba waktunya. Kemudian persaksian pada sesuatu yang tidak nampak bisa diterima apabila penafian itu terbatas dalam hadis. Faedah lainnya adalah berwuduk dari makanan yang disentuh oleh api tidak wajib. Sedangkan kata sikin ada dua, muzakkar dan muannas. Sikin jayyid, sikin jayyidah. Boleh pakai pisau dalam bahasa Arab, boleh pakai muannas, boleh pakai muzakkar. Adapun perkataan dengan Nabi SAW makan perut kambing tadi, dalam sanad terdapat perawi Abu Ghatafan, ia ialah Ibn Tarif Al-Mari Al-Madini. Al-Hakim berkata namanya tidak diketahui, ada mengatakan bahawa kunyahnya ialah Abu Malik. Sedangkan Abu Rafi' adalah maula Rasulullah SAW, bernamanya Aslam. Ada juga mengatakan Ibrahim kata Humus dan Sabit. Ada pula kemudian dimaksud perut kambing dalam hadis adalah kabid, hati, yang satu yang bersamanya ketika dipanggang. Dalam ucapan dapat kalimat terhapus, tak kira ucapannya, saya pernah memanggang perut kambing untuk Rasulullah SAW, lalu beliau makannya kemudian solat dan tidak berwuduk. Wallahu a'lam. Jadi ada yang kata perut tu ialah bukan perut, maksudnya ialah hati kambing. Maksudnya apa yang dalam perut kambing. Ala kulli hal, dua boleh. Harus dalam Islam. Tak boleh kita menghalangnya tanpa ada dalil yang kuat. Ibn Abbas katakan bahawa Rasulullah SAW ketika minum susu, beliau minum air lalu berkumur-kumur. Sungguh itu memiliki lemak. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah disunahkan berkumur-kumur setelah minum susu. Ini sunnah Nabi. Berkumur-kumur lepas minum susu. Para ulama mengatakan demikian halnya dengan makanan-makanan yang lain yang disunahkan untuk berkumur-kumur setelahnya. Sunnah. Sebagai Imam Nawawi kata, di sisi ulama Syafi'iyah, sunnah juga. Makan benda lain pun kita kumur.
supaya tidak ada yang tersisa. Kenapa Nabi kata fa inna fihi ladasama? Kerana pada susu tu ada lemak. Kita katakan bukan hanya pada susu saja ada lemak. Makan ayam pun ada lemak, ada minyak-minyak. Kalau kita makan rendang, makan ayam goreng, maka ada tak lemak? Yes, maka ketika itu digalakkan untuk salat kita berkumur. Ha, supaya hilang kelekatannya, lemaknya serta mulut menjadi bersih. Selanjutnya para ulama bersisih pendapat dalam masalah mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Yang jelas adalah disunnahkan sebelumnya kecuali telah yakin akan kebersihan tangannya dari najis dan kotoran. Disunnahkan basuh tangan sebelum makan. Setelah itu disunnahkan mencuci setelah makan kecuali apabila tidak ada bekas makan. Maksudnya kalau kita makan benda yang simple, tak ada kotor, tak ada minyak-minyak, kita makan, tak basuh tangan, tak apa dalam Islam. Tapi kalau makanan itu berminyak-minyak, sunnah basuh tangan. Seperti mana makanan yang kering, saya tidak menyentuhnya. Malik rahimahullah berkata tidak disunnahkan mencuci tangan untuk makan kecuali apabila adanya kotoran sebelum makan dan adanya bau tidak sedap setelahnya. Ini Imam Malik rahimahullah kata tak sunnah basuh tangan sebelum makan. Kemudian perkataan dan Ahmad bin Isa telah beritahukan kepada ia, kata Ahmad bin Wahab telah beritahukan kepada saya, betul benar sekali Syekh kami, Syekh Abu Usama, Syekh Salim bin Hilali, masa kami tengah makan. Masa dia nak ambil makanan, kali kita pun bagi basuh tangan. Dia pun macam makan dia makan. Tangan dia bersih, tangan aku bersih, dia makan. Dia makan. Jadi menurut Imam Malik rahimahullah, tidak basuh tangan tu bukan secara mutlak. Maksudnya basuh tangan tu kalau tangan kita kotor. Nak pula zaman sekarang ni, permukaan ni sangat banyak kuman-kuman terbukti kan. Demikian disebutkan oleh Al-Usul bahawa kalimat amru telah mengabarkan kepada saya huruf wa ila akhir bahasa Arab. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kesimpulan hadis ni apa dia tuan-tuan? Daripada dua hadis yang kita baca ni bahawa berwuduk selepas makan makanan yang masak itu tidak diwajibkan lagi. Tetapi disunnahkan. Kenapa disunnahkan? Dikiaskan dengan Nabi makan, Nabi minum susu tu tadi sebab ada lemak, maka begitu juga makan kambing-kambing dibakar yang ada lemak, maka kita pun basuhlah mulut kita, kita pun kumurlah. Dan sunnah juga kalau nak ambil wuduk sekali lagi. Sunnah juga kalau nak ambil wuduk sekali lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan lain itu ialah kesimpulan yang umum lah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lagi pengajaran yang kita boleh sebutkan, kita tinggal lagi tak? Boleh juga kita kata hadis ni menunjukkan bahawa Nabi ni tawaduk. Nabi korek Nabi potong pisau dengan sendiri. Nabi tak orang potongkan. Macam maula mana atas tu, maula skema tu kan. Orang kopekkan udang tu. Nabi sendiri potong kambing dengan tangan dia sendiri. Jangan kita ni ustaz ke guru ke syekh ke siapa ke orang kita hormati, kita yang kena berperanan supaya orang yang ikut kita, anak-anak murid kita tidak mengagungkan kita lebih dari sepatutnya yang ini. Nak ambil kami tak apa-apa saya boleh angkat sini. Nak tuang ni tak apa-apa saya boleh ambil sini. Kita kena tawaduk macam Nabi SAW tawaduk. Yang kedua istihbab khidmatul akabir. Itu kan Abu Rafi' yashul lahm. Khidmat kat sini menunjukkan bahawa bagus ni berkhidmat kepada orang yang lebih utama daripada kita. Seperti dalam kes ni Abu Rafi' ni dia bakarkan kambing untuk Nabi SAW. Boleh kita kata disunnahkan menjamu ustaz lah. Disunnahkan menjamu ustaz. Okey. Wallahu alam, sekadar gurau ni tuan-tuan. Okey. Yang ketiga iaitu makan dulu sebelum solat. Kan? Kan Nabi dari bahawa kita ni bila ada makan, solat makan dulu. Bahkan di sisi ulama Syafi'iyah kata memang disunnahkan untuk mentakhir, melewatkan sikit solat kalau makanan dah ada supaya dia menyempurnakan makanannya dan dia lebih khusyuk dalam solat. Hadis seterusnya, pengajaran seterusnya menunjukkan bahawa kita ni boleh makan makanan yang dibakar lah, makan grill food, grill, chicken grill, lime grill, boleh. Bahkan Nabi suka. Barakallahu fiik. Hadis juga dari disunahkan menerima hadiah. Kan Nabi SAW tadi menerima hadiah daripada sahabat tadi, kambing tadi.
Dan juga hadis juga dari bahawa betapa cintanya sahabat pada Nabi SAW. Hmm. Ya. Sebab apa? Sebab para sahabat yang menghadiahkan Nabi SAW daging-daging tadi ketika Nabi di rumah Maimunah. Dia kata dia hantar makanan. Itu dari bahawa mereka sayang. Okay. Hadis juga dari bahawa digalakkan menghadiahkan daging. Boleh. Ada juga boleh saja kita makan, harus dia. Kalau kita makan, tak kumur pun. Sebab Nabi SAW tadi makan terus salat. Walam yaman sama'an. Tak sentuh api pun. Dan disunahkan apa dia? Berkumur selepas minum susu. Begitu juga kalau lah ada bau-bau yang tak sedap. Lepas kita makan, ada bau-bau tak sedap pada mulut kita disunahkan juga untuk berkumur. Macam hadis yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Semuanya banyak lagi. Kalau saya nak baca satu-satu ni, banyak sangat pengajarannya. Banyak sangat faedah daripada sanadnya. Tapi kalau kita buat macam tu tuan-tuan, sampai bila pun tak bergerak kita, nanti kita gerak laju sikit lah. Barakallahu fiqh. Moga dengan ni kita dapat nastaw'ib aktar hadis kita boleh cover lah banyak kebanyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Barakallahu fikum. Moga Allah SWT merahmati kita semua. Allahumma alimna man yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la tahrimna syafa'at nabiyyika sallallahu alaihi wasallam yaumil akhir yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna mimman syafa'a mimman syafa'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi tuan-tuan insya-Allah dalam pengajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.